أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu semula di rumah Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini. Kita dapat sama-sama salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amalan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang saleh. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tengok sedikit daripada surah Al-Imran, sambungan daripada yang minggu lepas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bibakkata mubarakan wa hudan lin-nas wa hudan lil-'alamin fihi ayatun muhkamatun وهدى للعالمين. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. آل عمران ayat yang ke 96 97. Sebab nuzul ayat ini. Innal yahud yaqul, sesungguhnya orang-orang Yahudi berkata kepada orang Islam, al-baitul muqaddas huwa al-afdal wa a'zam. Kata orang Yahudi pada muslimin, mereka kata Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis, seperti mana yang kita tahu di Palestin, orang Yahudi dakwa itu adalah afdal, huwa afdal wa a'zam. Fiha yahsyurun nas yaumul hashr. Baitul Maqdis ini tempatnya di mana akan dijadikan, ini kata Yahudi mereka kata situlah tempat hari mahsyar, tempat manusia akan berkumpul. Di situlah juga tempat hijrahnya dan kiblat para nabi-nabi. Nabi-nabi sebelum ni kiblat dia kata di Baitul Muqaddas. Dan ramai nabi-nabi yang dikebumikan di Palestin. Dan memanglah kalau kita tengok sejarah, kebanyakan nabi-nabi duduk di sana, di Palestin. Dia tengoknya di Palestin dan juga sekitar dia, di Syam. Di Syam pun banyak juga. Cuma di sanalah kata Yahudi tempat yang lebih afdal, kerana selepas daripada umat Islam
diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghalakan kiblat kepada Baitullahil Haram, maka orang Yahudi terketuk, dia rasa susah hati. Sebelum ni dia mengejek orang-orang Islam kerana berkiblatkan juga Baitul Muqaddas. Selepas daripada itu, mereka dakwa Baitul Muqaddas ini lebih afdal, lebih azam, lebih, orang panggil azam ni hebat daripada Kaabah. Lalu turunlah ayat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas, sesungguhnya al-bait, rumah, wudi'a lin-nas bi Bakkah mubarakan, yang dibina sebenarnya lebih awal, iaitu di Bakkah, atau dengan bahasa sekarang ini Makkah. Bi Bakkah mubarakan, ia dibina sejak daripada sampai bila lagi? Sebelum zaman Nabi Ibrahim sudah ada asas di situ. Seterusnya disambung oleh Nabi Ibrahim dan dibina Kaabah, bangunan di situ. Kedudukan Kaabah ini sama dengan Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur tempat dia di atas daripada Kaabah. Atas daripada Kaabah, tempat para malaikat bertawaf. Orang duk kira kedudukan matahari sama dengan Kaabah. Bila ada kedudukan matahari yang lintas sama dengan Kaabah, orang royak, pakai royak belakang. Tapi kadang-kadang kita jarang disebut atau jarang dengar bahawa sama betul dengan Kaabah itu ada Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur, di mana tempat ini menjadi pusat dunia, pusat bumi, menjadi pusat bumi dan tempat berkumpul umat Islam dan seluruh umat sebelum daripada itu. Zaman Nabi Ibrahim pun sudah ada orang buat ibadat haji. Lalu Nabi SAW menyatakan bahawasanya Kaabah lah tempat ibadat yang mula-mula dibina, dibandingkan dengan Baitul Muqaddas. Orang Yahudi dakwa Baitul Muqaddas dulu, tapi sebenarnya Kaabah. Sebab dia zaman Nabi Ibrahim lagi ada Kaabah. Sebelum daripada itu, selepas daripada itu, tak pernah berlaku Kaabah ini runtuh beberapa kali, utuh, dan ada pernah berlaku peperangan di situ yang menyebabkan Kaabah ini diruntuhkan. Bani Jurhum yang mari serai puak-puak Arabah, orang Arab yang dipanggil sebagai yang digelar sebagai Arabah, Al-Arabah, ni orang Arab yang berpindah-pindah. Akhirnya mereka bertempat di situ kerana di situ ada air. Bila zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ketika mana keluarnya mata air Zam-Zam ni, orang-orang pergi cari air dan dia tengok ada dua orang ketika tu duduk situ, iaitu Nabi Ismail dengan Siti Hajar, dan mereka minta untuk sama-sama duduk situ, dan mereka dibenarkan duduk situ. Akhirnya jadi satu penempatan di Kaabah, di Makkah ni. Selepas daripada itu berlaku banjir, pernah runtuh, pernah ditenggelami, dan bahkan bukan dululah, sekarang pun selalu banjir. Cuma sistem sekarang dia buat sistem pengairan tu menyebabkan banjir tak lama. Dan ada hak pernah mati pun lemah situ, lemah banjir. Naik lalai boleh jadi
air tu dalam. Kalau tengok dalam gambar-gambar dulu-dulu, kita tarik dalam Google tu boleh tengok banjir di Kaabah. Nak air setara mana? Ikut apa ni tahun-tahun. Pernah berlaku ada kematian. Lemah. Dan pernah dihancurkan dan Kaabah tu tak ada. Dan dibina semula. Tinggal tapak. Tinggal sedikit saja runtuhan dan dibina semula. Ini dibina semula. Telaga Zamzam ditimbuskan, tutup, nak dikambuh. Kemudian siapa dia gali pula? Ikut sejarah, siapa yang gali pula Telaga Zamzam? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib dia gali Telaga Zamzam semula. Bila mana dia mimpi 3 kali berturut-turut supaya pergi gali. Disuruh pergi gali. Ketika itu Nabi Abdul Muttalib ni Abu Talib ni dia nak pergi gali, orang tak bagi kerana dia dekat dengan Kaabah. Orang tidak benarkan dia gali. Masyarakat ketika tu tak benar gali. Nak kata buat apa gali ni? Kerana mereka anggap sudah tak ada orang Telaga Zamzam. Dia kata aku nak gali sebab mimpi 3 kali dah suruh pergi gali. Mimpi 3 kali suruh pergi gali, nak pergi kali pertama tak benar. Kali kedua pergi tidak dibenarkan juga. Akhirnya dia bernazar. Dia bernazar kepada dia, jika sekiranya aku diberikan 10 orang anak lelaki, jika dia ni direzekikan 10 orang anak lelaki, dan bila mereka sudah besar dan dapat mempertahankan aku, nescaya aku akan gali Telaga Zamzam. Bila gitu dia kata aku bernazar, bila dapat 10 orang lelaki ni, aku akan sembelih seorang sebagai nazar. Siapa dia? Hak nak sembelih tu. Siapa dia hak nak kena sembelih? Sejarah ni, sirah, iaitu Abdullah, ayah pada Nabi SAW. Bila dikurniakan 10 orang anak, dan anak mereka ni besar, anak dia ni besar-besar, sapalah masa untuk dia tunaikan balik hasrat dia nak gali Telaga Zamzam. Bila dia pergi, anak-anak ni mempertahankan dia. Akhirnya dia gali Telaga Zamzam. Jaya gali Telaga Zamzam. Dan ketika itulah dia nak tunaikan nazar dia, nak sembelih anak dia. Undi punya undi kena kepada Abdullah. Bila kena kepada Abdullah, semua tak setuju. Kerana Abdullah ni orang kena berlaku jujur. Tak kira lah nak ambil ni buat nazar. Bicara pula undi sekali lagi. Akhirnya mereka undi dengan tukaran unta. Tukaran unta. Bila kena pada Abdullah pula, tukar dengan unta. Bila kena pula dengan pada Abdullah, tukar dengan unta, sehingga berapa ratus unta? Sehingga mencecah ratusan unta tadi. Akhirnya bila undi yang terakhirnya baru kena kepada unta. Maksudnya unta ni termasuk juga dalam undi tersebut. Baru kena pada unta. Dan terlepaslah Abdullah daripada nazar tadi. Tak kenalah dia, terlepas daripada tu. Sebelum tu keturunan Nabi SAW ni daripada belah Nabi Ismail. Belah daripada Nabi Ismail. Selepas Nabi Ismail tak ada Nabi sehinggalah kepada Nabi Muhammad SAW. Panjang. Melalui Hajar. Seorang lagi, isteri Nabi Ibrahim, nama apa? Sarah. Sarah ni
lahir daripada Sarah Ishaq. Lepas daripada Ishaq nak turun lagi Yaqub. Lepas tu Yusuf. Lepas Yusuf dan sehingga kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, sebab tu Bani Israel ni dia bangga dengan keturunan dia ni, sebab keturunan dia ni ramai Nabi. Nah, ramai Nabi. Dan mereka beranggapan Nabi akhir zaman pun Nabi di kalangan Bani Israel. Tapi rupanya dia tak sedar keturunan Nabi ni ada dua. Nah, satu daripada Sarah, satu lagi daripada Hajar. Jadi daripada Hajar ni Ismail, lepas daripada Ismail selang beberapa generasi barulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tu Nabi Ismail juga pernah diarahkan oleh Allah dalam mimpi Nabi Ibrahim untuk disembelih. Kita dekatlah dengan raya haji, raya korban. Sejarah dia, itu sejarah yang kita ambil jadikan ibadat. Jadi satu ibadat korban pada kita hari ini, iaitu melihat pada pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sembelih anak dia. Kata Nabi Ibrahim, apa dia? Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk. Kita baca dalam surah Ibrahim. Fanzur madza tara. Maka apa dia pandangan? Mimpi seorang Nabi inilah wahyu. Jadi bila gitu Nabi Ismail yang beriman kepada Allah juga, dan dia juga adalah Nabi. Dia kata, ya abati fa'al ma tu'mar. Hei ayah, buatlah apa yang telah diperintahkan. Ini satajiduni insyaallah minas sabirin. Kamu akan dapati aku ni insyaallah di kalangan orang yang sabar. Apabila sampai saat untuk disembelihkan, lalu Allah Ta'ala tukarkan Nabi Ismail dengan seekor kibas. Wa fadainahu bizibhin 'azim. Kami tukar dengan sembelihan daripada seekor kibas. Wa tarakna fil akhirin. Dan kami tinggalkan ibadah korban ini kepada pengikut Nabi Ibrahim dan turun agama Hanif tadi sehinggalah ke zaman Nabi kita dan zaman kita ni sallallahu alaihi wasallam mengikut ibadat daripada zaman Nabi Ibrahim lagi, ibadah korban ini. Jadi Yahudi duk dakwa Baitul Muqaddas ni lah hak mula-mula sekali, dan situlah kiblat para nabi. Di situlah juga tempat nabi-nabi ramai tinggal. Bahkan dikebumikan di situ. Kalau orang pergi ziarah boleh masuk dengan visa Israel. Visa Israel boleh masuk, boleh pergi ziarah. Dia ada pemandu pelancong dulu kita tunjuk situs sini tempat makam-makam para nabi. Dan negeri sekitar daripada itu, Jordan, Syria, ni ada juga makam-makam para nabi. Anak-anak keturunan adik-beradik Nabi Yusuf di Syria, Nabi Zulkifli di Syria, Nabi Yahya di Syria. Hak di Baitul Muqaddas pun ada. Jadi bila begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk perjelaskan balik pada mereka bahawasanya Baitul Muqaddas Kaabah ni lah yang mula-mula sekali diperintah dibina.
Kemudian Nabi SAW menyatakan kepada orang Yahudi lagi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kamu untuk mengerjakan haji. Di ayat dan satu ayat tu dia ada dua sebab nuzul. Ayat yang seterusnya, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Kata Ibnu Ikrimah, qal lamma nazala, apabila turun ayat wa man yattabi' ghayra al-islam wa man yattabi' ghayra al-islam dina falan yuqbal falan yutaqabbal min. Bila turun ayat ni, kata Ikrimah, sesiapa yang mengikut selain daripada Islam sebagai agama, maka sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalatil yahud, maka orang Yahudi kata kepada dia, fa nahnul muslimun. Dia pun bila turun ayat ni, orang Yahudi kata fa nahnul muslimun, kami pun orang Islam juga, kami pun orang-orang yang berserah diri juga, sebab beriman dengan Allah Ta'ala juga. Bila mereka kata lagu tu, faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, innallaha farada 'alal muslimin hajjal bait. Allah Subhanahu wa taala memfardukan kepada orang muslim untuk mengerjakan haji. Bila sahaja dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalu, mereka berkata, lam yaktub alaina wa abau ay yahajju. Mereka kata lam yaktub alaina. Orang Yahudi kata, Tuhan tak suruh kita. Sebab bapak ni tak bertawaf ni, walaupun dia mengaku Islam, tapi dia masih mengagung-agungkan Baitul Muqaddas. Orang Yahudi ni dia akan pergi ke dinding ratapel, nak buat ibadat situ. Dia ada musim dia, musim ibadat dia, akan kumpul situ. Supaya orang Kristian juga akan pergi situ juga. Kalau kita ni pergi di Kaabah musim haji, mereka ni akan pergi ke Baitul Muqaddas. Yahudi pun, Kristian akan pergi situ. Dan mereka mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah ayat ni pula, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Siapa yang kufur dengan perintah Allah, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ghani, maha kaya. Allah Subhanahu wa taala maha kaya. Ayat yang seterusnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirun. Yaruddukum ba'da imanikum kafirin. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. Panjang ni. Baik, sini dia ambil asbabun nuzul pada ayat di mana dia nak sini ialah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sebab nuzul pada ayat yang panjang ini,
kata diriwayatkan daripada Zaid bin Aslam berkata, marra Syas bin Qaisin al-Yahud. Syas bin Qaisin telah melalui satu kelompok, satu tempat berkumpul orang-orang Madinah, iaitu di antara kaum Aus dan juga Khazraj. Ni setelah mereka ni Islam lah, zaman pemerintahan Islam di Madinah. Syas bin Qais ni adalah salah seorang orang panggil kepala pada Yahudi yang sangat benci kepada orang Islam, sangat benci dan hasad kepada orang Islam. Lalu apabila dia melalui kumpulan ini, mereka mendengar perbualan dan percakapan Aus dan Khazraj. Dulu pernah perbualan mereka tentang kisah-kisah lampau, pernah bergaduh, pernah perang, pernah angkat senjata. Sekarang bila Islam mari, mereka sudah bersatu. Dalam keadaan begitu, Syas bin Qaisin cuba mengungkit balik fitnah, memperbaharukan balik fitnah tentang perbalahan mereka. Dia baki asas semula. Sebab orang Yahudi ni bersama dengan orang Madinah sebelum hijrah Nabi lagi, sebelum kebangkitan Nabi SAW di Makkah lagi. Mereka dah duduk situ lama dah, duduk tunggu Nabi. Lalu mereka ni lah jadi penghasut kepada Aus dan Khazraj sebelum ni, kepada Yahudi yang melaga-lagakan Aus dan Khazraj. Macam dia ni ada, macam sekarang ni ada parti lah. Sekarang ni ada parti ini, ada parti tu, ada parti ni. Jadi hijau popok Yahudi ni dia hasut, suruh bala, dan berlaku perbalahan di antara Aus dan Khazraj ni sehingga berapa lama? Ratusan tahun. Ratusan tahun duk bala. Dia sama Arab, popok Yahudi ni, Bani Israel ni tidak Arab ini. Lalu Syas bin Qaisin membangkitkan fitnah supaya berlaku perbalahan semula dengan mengungkit cerita-cerita dan kemarahan-kemarahan yang pernah tercetus di kalangan Aus dan Khazraj. Lalu ia mengarahkan beberapa orang muda di kalangan Yahudi untuk duduk di kalangan Aus dan Khazraj. Dia letak ahli ni, ahli Aus, dia atur orang-orang dia, orang muda-muda, nak cerdik-cerdik ni supaya jadi batu api. Dia letak ahli Khazraj pula untuk jadi batu api. Dia panah cerita. Akhirnya kemarahan dan juga kemarahan tadi mula bangkit, sehingga satu saat mereka keluar mengangkat senjata. Di antara mereka berkata, as-silahu silah, maka kena akap daerah kita ni. Perang untuk perang. Lalu berita ini sampai kepada Nabi SAW, kerana mereka telah berkumpul untuk perang, akad senjata, kumpul satu tempat. Lalu Nabi SAW pergi kepada mereka dan berada di tengah-tengah di kalangan Aus dan Khazraj. Kata Nabi SAW, Allahu alaikum, atad'una al-jahiliyah. Nabi kata, Allah, kamu ni nak semula balik kepada jahiliyah semula ke? Nak balik kepada jahiliyah semula ke? Ba'da idh hadakumullahu al-Islam, selepas mana Allah SWT beri hidayah kepada kamu Islam dan menyatukan kamu dengan Islam. Ketika mana kamu hampir-hampir jatuh ke jurang neraka, kamu ni duduk balah ni, kesudahannya permusuhan tadi neraka.
dan kamu telah diselamatkan oleh aku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan kamu. Nabi royak bangkit bahawa Islam telah menyatukan kamu. Nabi telah royak aku ni orang yang kamu semua hormat. Kamu semua dulu berbai'ah dengan aku untuk beriman. Dan aku telah menyatukan kamu. Nabi SAW telah menyatukan Aus dan Khazraj dengan Islam, disatukan. Balas sekian lama, lalu mereka disatukan dengan Islam. Sehingga akan diriwayatkan di kalangan Aus dan Khazraj, mereka ini ingat semula, lalu mereka melempar senjata-senjata mereka, tahu senjata, lepas senjata belakang, akhirnya menangis dan berpeluk-pelukan di antara mereka. Teriak kerana teringat balik ini semua adalah daripada syaitan dan juga musuh-musuh yang ingin memecah belahkan umat Islam. Lalu Nabi terus berada di kalangan mereka sehinggalah diturunkan ayat ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kepada tali Allah Subhanahu wa taala dan jangan kamu berpecah belah. Jangan kamu berpecah belah. Kalau dulu kan perkauman, dulu balah antara kabilah sama-sama Arab ni, kabilah belaka. Kita Melayu tak ada kabilah. Tak ada kabilah. Kalau ada jenis keturunan wan dengan ni pun tak balah. Wan ni, cik, tuan ni. Kalau diwakil asal balik keturunan ni, ialah daripada keturunan yang sama je, satu rumpun. Hok lari daripada musuh-musuh Islam. Kerajaan Asia mula pergi cari hak keturunan wan ni, keturunan ni dicari. Lalu hok mari lari ke tanah Melayu. Dan mereka sembunyikan nama mereka, tutup nama wan ni. Wan. Hak ada hak selamat ni boleh guna lagi ni dengan wan. Hak tak ada ni dengan wan tu ada juga asal-asal dulu. Asal-asal dulu tok nenek dia ada ni dengan wan. Kenapa? Kerana mereka diburu oleh kerajaan Asia. Apa nak bunuh? Nak bunuh. Kerana mereka duduk sana, Islam mula berkembang. Islam berkembang di tanah Patani. Mereka bina masjid, bina tempat pengajian. Bahkan raja-raja tu pun ada di kalangan hak Islam. Sejarah ni tidak dibukukan oleh kerajaan Siam, tidak dibukukan, tak ada dalam museum dia. Kalau nak tahu sejarah ni kena pergi tengok. Ambil seorang guide daripada sana, dia akan bawa pergi. Ada tempat satu perkuburan raja-raja Islam hak meretah Patani ni, nak meretah apa ni, sebelah selatan ni yang hebat. Satu tika dulu Raja Hijau, Raja Kuning, Raja Ungu. Dan raja-raja ni lah orang perempuan. Raja-raja ni raja perempuan. Dan Islam, mereka ni Islam ni. Satu sejarah yang tidak disimpan, sebab dia nak hilangkan sejarah Islam di sana. Dia kata, orang sana kata kalau nak tengok sejarah Patani kena cari di Malaysia. Malaysia yang membukukan sejarah-sejarah ni. Orang Islam dihancur, nak dipisahkan, nak dibunuh. Sekarang ni pak kita ni Islam belaka, cuma dipecah-pecahkan. Jadi tak ada kaum dah. Islam bangsa Asia ni orang Melayu saja, tapi dipecahkan dengan parti. Dipecah-pecahkan dengan parti. Jadi bila ada parti orang Islam ni, ni sokong dia, ni sokong dia ni, pecah. Sehingga kan satu
di akhir-akhir ni berlaku gabungan yang besar. Satu gabungan yang besar yang disaksikan oleh ulama-ulama di seluruh Asia. Bahkan seluruh dunia tengok. Seluruh dunia tengok negara kita ni dua parti yang besar bergabung atas nama nak kepada Islam. Dulu balah sama sendiri balah. Siapa aku tahap sembelih tak makan, gula tak makan. Kerana terlalu nak kepada Islam, waktu tak sikap Islam. Akhirnya sama-sama setuju dan tukar perlembagaan. Letak Islam mula-mula sekali. Bila letak Islam mula-mula sekali, maka tak ada dah apa lagi nak balahnya, Islam ni sah je. Tinggal lagi musuh-musuh Islam yang nak memanas-manaskan persatuan umat Islam ni. Dia macam-macam lah waktu bercerita. Dia akan bangkitkan seperti mana Syas bin Qais Yahudi ni waktu bercerita kepada Aus dan Khazraj. Syas bin Qais ni cerita-cerita lama dia ayat. Mu tak ingat ke Aus dulu buat kan kamu? Mu tak ingat ke popok mati kena bunuh? Popok mu gini. Ingat tak Khazraj ni gapo? Siapa dia, pok dia? Dia bangkitkan cerita-cerita itu, akhirnya menimbulkan kemarahan. Bila berlaku pergabungan umat Islam, ulama-ulama di Fatani nanti kata bagi satu lawatan, dia cerita. Mula-mula dia baki usul asal mana, nama ayah gapo, mak nama gapo, ni ni mari mana, ni mari mana. Akhirnya dia kata mari sini belakang. Kalau dia titih-titih itu betul. Betul. Cerita-ceritanya ada di kalangan orang Melayu ni ramai daripada keturunan ulama-ulama. Cuma kita ni jenis tidak menjaga nasab. Bukan tak jaga nasab dari segi nak tak jaga nama nasab. Dia ni keturunan siapa? Kecuali ulama-ulama yang masyhur ni ada yang dibawa nama-nama ini sehingga ke sekarang dijaga. Tapi ada setengah tak pakai lagi tu, tak tahu dah mari mana asasilah anak beranak. Yang menyebabkan tutup guru sana, dia kata saya ni sampai menangis bila dapat berita bahawa di Malaysia ni bergabung dah ke Islam. Dia kata sampai menangis. Gembiranya dia kata dia tengok secara langsung satu panggil dialog yang pernah diadakan sebelum bergabungnya umat Islam di Malaysia. Atas satu nama ini iaitu Islam. Dan dia mengharapkan supaya umat Islam terus bergabung kerana musuh kita ni lebih besar lagi. Musuh kita lebih besar lagi. Setakat dia kata berparti ni benda kecil benda kecil. Agenda Islam ni lebih besar dan musuh terhadap Islam ni lebih kuat lagi. Musuh terhadap umat Islam ni banyak. Sekarang ni pun dunia dah tengok dah. Dunia dah tengok dah. Serupalah di Mesir bila naik saja Mursi nyetok habis. Yahudi Amerika nyetok. Marah. Kerana mereka takut bila Mursi kata, dia baca apa dia? Dia baca apa ni perlembagaan yang dibuat, yang di slogan yang dilaung-laungkan oleh umat Islam. Dia sebut dan seluruh umat Islam Mesir ketika itu turut dia raya. Dia kata apa? Allahu Rabbuna, Al-Quran Dusturuna, Ar-Rasul Qudwatuna, Al-Jihadu fi sabilillahi asma amalina. Yang menyebabkan Yahudi Amerika ni kecut perut Amerika bila dia dengar balik Islam menyebut Al-Jihadu fi sabilillahi asma amalina. Kerana jihad ni
Yahudi dengan Nasrani ni lama dah dia nak mampu nak hilangkan daripada hati orang Islam jihad. Dan memang sekarang ni pun mereka hampir berjaya. Bahkan dikatakan berjaya dah menghilangkan jihad daripada jiwa-jiwa orang Islam. Tak ada berasa nak kata jihad biasa tak ada berapa. Tak ada dah kita kena berjihad, tak ada. Ditukar kepada jihad ni, kita kena jihad ekonomi, kita kena jihad pembangunan, kita kena jihad ni pula. Itu bukan jihad. Nah, jihad inilah membela agama. Membela agama. Nah. Akhirnya bila sebut gitu mereka marah. Dan mereka menggunakan orang dalam perancangan yang licik sehingga kan Mursi digulingkan oleh ketua tentera dia sendiri. Dia cari orang-orang dia juga. Siapa dia hak bangkit? Nama apa? As-Sisi. As-Sisi ni asasilah keturunan daripada Yahudi juga. Sisi. Asasilah daripada keturunan Yahudi juga. Macam mana sewaktu mana pemerintah Husni Mubarak ni, Mesir ni, Israel ni boleh dapat bekal gas, boleh saluran direct daripada Mesir gas kepada Israel. Bila Mursi naik dia kata nak kerak saluran ni, kita tak akan benar dah pada Israel. Nak nyetok habis pokok ni. Cepat-cepat mereka buat perancangan untuk gulingkan balik. Dan akhirnya mereka berjaya. Dan tekanan lebih hebat pada umat Islam di Mesir ni, sehingga ke orang-orang yang dianggap berpakaian dan juga ada imej seperti orang Ikhwan akan ditangkap. Pemimpin-pemimpin Ikhwan ditangkap. Mursi ditangkap, bahkan dijatuhkan hukuman untuk gantung. Pemimpin-pemimpin Ikhwan Pahram akan ditangkap. Sebelum tu zaman di zaman Husni Mubarak ni pun mereka buat pilihan raya. Bila ada calon yang bertanding di kalangan puak Ikhwan Muslimin, tahu dah tak menang, tapi tanding juga. Inilah orang panggil perjuangan. Jual duduk dalam pemerintahan kuku besi zaman Husni Mubarak. Kalau tanding pun tak menang pokok dia. Mereka buat macam-macam cara untuk memenangkan mereka. Dia tak akan bagi menang pada Ikhwan Muslimin. Tapi buat Ikhwan dia tanding juga. Atas nama lain lah. Atas nama lain, tapi dikenal dengan pokok ni orang Ikhwan Muslimin. Bila menang, bila tanding, selepas daripada tandingan itu mereka igat lah. Mereka ditangkap pimpinan-pimpinan dan mereka cari orang-orang yang kuat di kalangan Ikhwan Muslimin ditangkap. Siapa tahap gitu. Jadi Allah Ta'ala sebut wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ni. Dulu satu puak saja yang baca ayat ni, selalu duk baca ayat ni. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Bila berpecah belah, maka umat Islam tu jadi lemah. Umat Islam jadi lemah. Atas dasar apa lagi kita nak berpecah, nak pisahkan diri kita daripada jamaah Islam? Atas dasar gapo lagi? Kita tidak mahu lagi menggabungkan diri kita dengan jamaah Islam atas dasar apa? Apabila mereka meletakkan Al-Quran, As-Sunnah, Islam itu yang pertama. Islam tu yang pertama. Cuma ada di kalangan orang panggil puak-puak yang mustajil. Hak jenis belorak seumur. Dah Islam dah berlaku, apa tak buat? Apa tak buat Islamnya? Kata dulu nak kau hudud sangat, tak buat-buat. Dulu duk geger buat perhimpunan RUU gapo semua. Lah ni apa tak kecek? Ini puak-puak mustajil. Bahkan mereka ini bukan mustajil, mereka sebenarnya nak melago-lagokan semula. Nak melago-lagokan semula umat Islam. Kita ni Islam ni dia ada tahap-tahap, dia ada panggil strategi. Dah tambah lagi zaman sekarang ni
musuh Islam sedang melihat kepada umat Islam. Turki, Erdogan tidak menyatakan dia sebuah kerajaan Islam, dan dia tidak pernah kata pun dia akan buat Islam. Tetapi perubahan demi perubahan berlaku. Hak terbesar sekarang ni apa dia? The Blue Mosque, Hagia Sophia. Hagia Sophia ni zaman bila lagi? Bila naik Kamal Atatürk, Hagia Sophia hak jadi masjid ni tukar jadi museum. Tukar jadi museum. Lama ada perubahan, naik pemimpin-pemimpin Islam. Zaman Erdogan barulah masjid Hagia Sophia ni dibuka semula. Dibuka semula untuk boleh semaya Jumaat, boleh semaya jemaah. Dia tahu lalu dia kata kita akan laksanakan undang-undang Islam, kita akan laksanakan hudud selalu. Mana berperingkat ini kerana kuasa kita ni tidak sama seperti mana zaman Nabi SAW. Zaman Nabi tak ada pilihan raya. Islam ketika itu menang dengan kekuatan jihad para sahabat, jihad para orang Islam. Tak ada pilihan raya ketika tu. Parsi pilihan raya nak berebut apa ni, orang-orang Madinah kau nak pilihan raya, tak ada. Tapi Islam naik dan mereka boleh buat. Itu pun berperingkat juga. Supaya pelaksanaan kepada Arab, bukan kata Arab kat Kodes selalu, tidak. Peringkat-peringkat ayat Quran tu pun berperingkat tentang hukum pada Arab. Jadi ni ada tu sikit-sikit lagi dah. Perubahan demi perubahan akan dia buat, dan kita kena bagi sokongan sepenuhnya. Berkata kena tipu juga kau ni. Main hak tu lah. Nak dia eceh kedai kopi ni. Dia berita hak sebenar tak saya dengar. Lagu tu lah. Wazkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kamu, id kuntum a'da, ketika mana kamu bermusuh-musuhan dulu. Fa'alafa baina qulubikum. Allah Subhanahu wa taala memaukan hati-hati kamu untuk wa kuntum ikhwana fa asbahtum ikhwana, dan kamu ni jadi orang yang ikhwan, bersaudara. Zaman Nabi SAW menyatukan Aus dan Khazraj ni bukan setakat bersatu gitu saja. Nabi bawa pula buat muhajirin daripada Madinah, daripada Mekah ni. Nabi suruh orang-orang di Madinah, orang Ansar, untuk terima muhajirin, dan Nabi satukan juga muhajirin dengan Ansar ni. Sehingga Nabi saudarakan mereka, sehingga mereka ini diberikan hak ke atas mereka. Orang muhajirin, orang Ansar bagi hak, mu nak pilih, ambillah siapa dia hak mu kena di kalangan isteri-isteri aku ni. Ambillah sebahagian daripada harta aku beri kamu. Ambillah tempat tinggal ni aku beri kamu. Siapa tahap tu? Siapa tahap tu? Umat Islam disatukan atas dasar Islam, atas dasar agama. Maka perbalahan tu tak akan wujud kalau kita ni duduk atas dasar Islam yang sebenar. Allah Ta'ala alam. Kerana itulah dulu untuk pagi ni yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kurang dalam waktu berada yang mesti. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.